Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali, update sekali lagi. Kali ini mungkin menggunakan pendekatan yang berbeza, cuba memperbaiki kualiti dan cara penyampaian. Okey, meneruskan masalah komunikasi di tempat kerja. Update kali ini juga akan meneruskan perkongsian berkenaan dengan kisah Adi sebelum ni, yang mana Adi mengalami masalah untuk memahami apa yang diarahkan kerana terdapat perbezaan di antara perkataan, makna perkataan ataupun dialek pertuturan di antara orang-orang Malaysia dan juga orang-orang Indonesia. Jom kita tengok apa yang berlaku kali ini. Di kemudian hari juga berlaku kejadian yang cukup lucu. Jadi suatu hari mandor atau kerani yang bernama Encik Amiruddin ini menyuruh saya untuk mengambil air dengan menggunakan tong. Pada masa itu ada proyek pembangunan sekolah. Sekolah ini tingginya 4 tingkat dan pada masa itu masih dalam proses pengerjaan pemasangan batu bata. Pemasangan batu bata ini sudah berada di tingkat 4. Sebelum batu bata ini dipasang, supaya rekat dengan semen, maka bata itu harus dibasahi dulu atau disiram air. Ini bertujuan untuk membolehkan semen merekat dalam bata itu secara sempurna. Encik Amiruddin ini berkata kepada saya, "Adi, kamu turun ke bawah dan ambil air pakai tong untuk menyiram batu bata ini." Seperti itu perintah Encik Amiruddin kepada saya. Ambil air pakai tong, ambil air pakai tong, ambil air pakai tong. Lantas tanpa pikir panjang saya dari tingkat 4 turun ke bawah untuk ambil tong dan saya penuhi dengan air. Tong yang saya ambil ini adalah tong besar. Kalau di dalam sebuah proyek pembinaan atau proyek pembangunan, itu memang ada tong yang besar untuk menampung air. Dan tong itu saya isi dengan air. Kemudian saya dan kawan saya 2 orang mengangkat tong air yang besar ini dari bawah menuju ke tingkat 4. Dari bawah menuju ke tingkat 4. Dari bawah menuju ke tingkat 4. Oh, tong itu banyak berat oh. Saya dan kawan saya pun sampai susah untuk mengangkat. Berpeluh semua atau berkeringat semua badan kami. Yalah karena tong itu besar. Kemudian kami pun dari bawah naik ke tingkat 4. Memang pekerjaan ini cukup melelahkan sekali. Anda bayangkan mengangkat tong yang besar berisi air. Dari bawah naik tangga menuju ke tingkat 4. Memang penat. Setelah kami sampai di tingkat 4, kemudian saya memberitahu Encik Amiruddin. Encik Amiruddin, ini airnya sudah sampai. Lantas Encik Amiruddin itu pun tertawa. Alamak, 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 bukan ini yang saya maksud. Begitu kata Encik Amiruddin. Yang dimaksud Encik Amiruddin mengangkat tong berisi air ini adalah tong yang kecil seperti ini. Ini tong seperti ini, bukan tong yang besar. Benda seperti ini kalau di Indonesia disebut dengan nama ember, bukan tong. Kalau tong itu ya besar. Jadi yang dimaksud oleh Encik Amiruddin itu mengambil ember seperti ini yang kecil, bukan tong yang besar itu. Sedangkan di Indonesia perkataan tong itu kepada merujuk tempat air yang besar. Maka dari itu ketika Encik Amiruddin mengarahkan saya untuk mengambil tong diisi air, maka saya pun mengambil tong yang besar. Dan saya isi air, kemudian saya bawa dari bawah menuju ke tingkat 4. Tapi ternyata itu salah. Akhirnya kami pun tertawa bersama-sama. Mandor kami itu yang bernama Encik Amiruddin ini orangnya welcome sekali. Beliau sangat ramah. Kami banyak melakukan kesalahan dalam pekerjaan pun beliau tidak marah. Karena ini merupakan suatu kejadian miscommunication, salah pemahaman. Alamak, kau jangan cuba bayangkan berapa susah payahnya Adi dan kawan dia angkat tong air yang besar tu daripada aras tanah ke tingkat 4. Kerana silap faham. Dia ingat tong air itu mesti tong air yang besar. Sedangkan apa yang penilai itu maksudkan mungkin baldi sahaja. Tetapi Adi berdasarkan pemahaman dia mengikut makna bahasa Indonesia, tong air itu mestilah sesuatu yang besar. So, setelah mengisi air dengan penuh dalam tong tu, dia bersusah payah mengangkatnya ke tingkat 4. Cuba kau orang bayangkan kalau sesuatu berlaku, apa yang akan terjadi kepada Adi dan kawan-kawannya. Syukur Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku, ataupun tak ada apa-apa yang buruk berlaku. Namun antara pengajaran yang boleh kita perolehi daripada kejadian ini atau peristiwa ini, arahan, maklumat mesti jelas dan mesti difahami. Bukan setakat cara penyampaian juga, tapi cara penerimaannya. Sebaik-baiknya, orang yang menyampaikan arahan bertanya kepada orang yang menerima arahan. Sama ada mereka benar-benar betul faham ataupun tidak, dengan meminta mereka mengulangi atau menerangkan apa yang mereka faham.
Manakala penerima pula sekiranya mereka tidak berapa jelas dan tidak faham kerana satu suasana atau persekitaran baru, sebaiknya dia juga bertanya kepada penyampai supaya dia tidak melakukan kerja cara yang salah yang boleh menjejaskan ataupun memudaratkan diri mereka. Okey, cukup untuk kisah berkaitan dengan komunikasi tempat kerja. Untuk siri akan datang, mungkin Datuk Det akan memberi reaksi atau berkongsi isu-isu atau perkara yang berkaitan. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.